kita sambung lagi eksplorasi hari ini di dalam kawasan Langgar juga, iaitu eksplorasi ke makam-makam yang bersejarah di dalam kawasan Langgar dan juga di kawasan Kubu Kota Pertahanan di Kota Limbung. Menurut catatan pengkaji, Kota Limbung yang dibina atas muafakat antara Duli Baginda Sultan Abdullah Muazzam Shah dengan Tunku Ibrahim Raja Muda. Untuk pengetahuan semua, Tunku Ibrahim adalah adinda kepada Sultan Kedah ke-17 pada masa itu. Adinda Tunku Ibrahim Raja Muda iaitu Tunku Latifah berkahwin dengan Tunku Ishaq, cucu Tunku Paduka Maharaja Temenggung Kota Giap. Ketiga-tiga ini adalah anak anda kepada Sultan Ataullah Muhammad Shah II marhum Bukit Pinang 1. Pembinaan Kota Limbung masih tidak diketahui tarikhnya, namun selepas Duli Baginda Sultan Muazzam Shah mengangkat adindanya menjadi Raja Muda, Kota Limbung barulah dimuafakat sekali lagi bagi pembinaan suatu kota iaitu Kota Langgar pada 17 Jun 1701 Masihi. Kota Langgar bukan fungsinya untuk pertahanan, malah ia adalah tapak pemakaman untuk kerabat diraja dan pembesar istana yang dihimpunkan dalam satu kawasan. Kini sudah 319 tahun makam diraja Langgar itu wujud dan masih digunakan bagi istiadat pemakaman oleh kerabat istana. Kota yang kita eksplorasi pada kali ini berkemungkinan fungsinya sebagai bunker dengan keluasan hanya dalam anggaran 10 kali 12 kaki. Menurut pengkaji dari PSMCK, mereka mengatakan ada lagi gugusan monumen sebegini yang bersaiz besar duduk berselerakkan dalam kawasan Limbung dan pagar air. Malah yang menjadi muskil apabila terdapat beberapa makam yang bernisankan batu acih abad ke-17 hingga ke-19 juga berselerakan dalam radius 1 ke 3 km di kawasan yang sama. Namun masih misteri siapakah pemilik makam-makam tersebut. Menariknya lagi, nama Kota Limbung ini diambil sempena nama Limbung Kapal ataupun tempat membaiki kapal, pembikinan kapal. Mengikut beberapa kajian geologi berkenaan dengan topografi dan juga paras air laut per abad mengatakan sebelum abad ke-14 kawasan ini adalah pinggir pantai kuno, dengan perolehan data menunjukkan mungkin Kota Limbung ini telah wujud dengan lebih lama atas sebab pembukaan kota pekan dan juga menjadi pengkalan ataupun limbungan kapal sebelum air laut surut secara mendadak di kerana zaman dan abad bersilih ganti. Sika semai buat tu kami tak tengok. Sika semai buat ni. Rumah ni tidak 2 tingkat ni, rumah papan. Itu apa? Depa ni. Anak dia main duk sat buat balik. Lepas tu maknanya ni depa dah kata boleh kat pejabat Rizal Agama, depa dah jual. Setara tak ada tak ada siapa duk. Ni, ada lagi ni. Kan betul dah. Tu. Ni campur patah rumah ni memang ni. Kota ni dia macam mana ya? Jadi tuan-tuan, kita dah sampai ke bunker yang dikatakan milik sejak sedari zaman pemerintahan Kota Limbung, ataupun lebih dikenali dengan kawasan ini dulu sebagai kawasan Limbung Kapal, kawasan tempat kapal-kapal belayak dulu dia akan singgah ke sini dan mereka akan perbaik kapal-kapal dekat sini lah. Jadi ini adalah bunker tu, dia petak, bentuk dia petak. Jadi jom kita cuba rekodkan lebih dalam lagi mengenai bunker ni. Terkejut burung-burung. Ni
Nissan Aceh yang ada makam dekat kawasan ni tapi dicabut. Jadi saya tak pasti makam sebenar dia ada dekat area dia juga tapi tak pasti belah mana. Jadi kita tunggu sahabat kita yang pengkaji sejarah tu, mungkin sekali dia sampai kita boleh minta dia tunjuk kat mana makam yang sebenar. Dia dicabut lah, ditak atas ni. Inang. Tu lubang senapang. Bawa 3 segi. Mungkin kalau dari zaman tu pun mungkin ni lubang pemantauan lah. Dulu terbuka ni. Ini lubang dia kak. Tak. Tak. Dia dah pecah. Pakak pokok tu duduk tenang. Ini limbung ni kan. Limbung ni. Ni semua dia petok lah, dia keliling. Tapi ni lindung dengan pokok. Itu kan dia kan. Ha? Tu batang. Itu kan, tu rumah. Layak rumah. Jadi kat sini ni kawasan sawah padi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, ada dua versi cerita mengenai bangka ni. Kalau versi yang pertama dia memang dia sebenarnya mengikut pengkajian sejarah dia dimiliki oleh kerajaan Kota Limbung pada satu masa dulu. Dan yang kedua dia, kalau dari segi cerita orang-orang lama kat kawasan ni, pernah menjadi kubu Jepun. Bangka ni pun dia memang macam kubu bawah tanah. Jadi mungkin masa Jepun menjajah dekat kawasan ni, dia orang ambil alih bangka ni jadikan mereka punya kubu lah. Sebab kalau ikut cerita orang-orang dulu, pernah dijumpai senjata zaman Jepun dalam bangka ni. Dan juga ada lubang-lubang, kita boleh tengok lubang, mungkin lubang untuk rifle atau senjata dan sebagainya lah. Dan memang wujud kawasan kota dekat sini ataupun diberi nama sebagai Kota Limbung. Ni antara peninggalan yang membuktikan bahawa wujudnya Kota Limbung ni pada satu ketika dahulu lah. Kalau kita tengok tadi, makam tu ada dekat juga kawasan ni juga. Tapi kita tak pasti makam sebenar dia dekat mana. Batu nisan tadi tu mereka cabut letak kat atas ni. Jadi kita try tengok kalau boleh rekodkan dekat dalam. Sebab risau juga musim-musim timur ni kan. Dan kalau dari segi mistik dia pula, orang-orang kampung sini menggelarkan tempat ni sebagai kota keramat. Sebab dulu ni kerap berlaku gangguan kat sini dan boleh dikatakan orang-orang kat sini jarang lah nak mai ke sini kan. Dan ada juga tim seekers pernah buat eksplorasi kat sini. Depan-depan pada bangka ni memang kalau ikut dulu tanah ni hak milik persendirian ataupun hak milik orang kampung sini, dan rumah yang depan tu rumah penduduk asal sini tapi dah meninggal. Jadi sekarang dengar kata daripada orang kampung tadi dah di reserve atau tak tahulah,
tanah ni hak sendirian ataupun dah dirizak, wallahu alam lah. Bismillah. Ni pokok zirih ni. Agak sayang tuan-tuan, tapi cubalah. Pasal beberapa kali lah kalau buat eksplorasi pakai tak lengkap. Macam ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum ni bunga apa? Lupa dah zaman kanak-kanak dulu duk main. Ni dia macam dia punya pintu masuk. Tak tahulah pintu masuk atau memang dipecahkan. Ni kat sini ada lagi sampai sana. Bismillah. Okey tuan-tuan, ni daripada kawasan dalam Bangka ni. Bukan mungkin lah, memang dah tertimbus lah, benda dah berabad-abad ni kan. Kalau dulu ni Bangka ni barat macam kubu di bawah tanah. Mungkin bawah tanah ni ada lagi lah. Tapi dah berabad, dah beratus-ratus tahun, maka tertimbus lah. Wazan lah, saat lah kita stok rakaman Ustaz. Jadi ni di bahagian dalam tuan-tuan Bismillah. Ni macam ni. Kalau tak silap lah, dia macam apa, lubang rifle ataupun lubang untuk tinjau daripada luar. Ada lagi Untuh ni pun sebab ni lah, akak-akak pokok kan. Tu ada lubang tuan-tuan tapi saya tak pasti lubang apa. Jadi kita ambil untuk tak mendekat, takut lubang. Jadi ni mungkin kawasan depan kalau belakang kita tak pasti lah. Dia ni dia meninggi sikit. Tu sahabat kita yang duk mengkaji tempat ni, dia dah sampai. Kita minta dia cerita. Tu dia pecah tu. Tuan nama tengok sana tahu lah. Tak ada ukiran tu. Siap ni. Tak ada. Bangka ni bagi pekaji yang bagi kami yang masih lagi menjalankan kajian lagi, berkemungkinan besar kata adalah sebahagian daripada kota Limbung yang dibina pada zaman tahun 1700 lagi. Ketika itu kota Limbung diperintah oleh Raja Muda Limbung, iaitu Tunku Ibrahim, ananda kepada Sultan Abdullah Muazzam Shah, Sultan Kedah yang ke-17. Ke-17. Dan keluasan kota Limbung ni hampir memakan dalam 7 ke 15 kampung, termasuk juga Langgak. Sebab pada pemerintahan yang sama juga kata Sultan Abdullah Muazzam Shah menitahkan anak-anak dia, iaitu Tengku Ibrahim Raja Muda Limbung, untuk diperbuatkan kota Langgak, di mana menghimpunkan semua kata jenazah-jenazah keturunan kerabat nenek moyang mereka duduk dalam kota Langgak tu.
Sebelum tu lagi sebelum tahun 1700 semuanya berselerakan di selatan Negeri Kedah Darul Aman. Takat tu saya boleh Haji. Jadi tuan-tuan, kita menuju ke satu lagi makam dekat kawasan ni juga. Sana bangka tadi. Kita jalan tengah benang sikit. Jalan ni tu. Ha ni sama dengan hak apa? Hak makan Jamalullah Amri tu. Hak Jamalullah ada alim sak. Ni macam dalam apa? Dalam makanan jalan ngak. Milik Tok Derga Limbung. Tok Derga Limbung Mufti. Wallahu alam. Dapat orang tempatan kat sini dia panggil Tok Derga Limbung. Yang tu je. Jadi pas sama ada penghulu tu. Berkemungkinan sama. Dia buat cara bunga ni. Teratai. Tampuk 3. Dia ada kepuk ni tu tenggelam. Kepuk tu. Yang tuan kata batas tu ni batas tembok. Dia ada kepuk ni, dia tenggelam. Dan sini pun ada katakan oleh duduk sini lah kata. Sini pun ada juga tempat batu saci juga kat sini. Tenggelam. Tapi biasalah bila lama tahun makan tahun demi tahun kan. Kalau lama orang tak peduli, orang pun tak tahu. Jadi depa nunggu dekat tepi jalan apa dan akhirnya kata hilang. Di mama Siap. Satu lagi, kubuk kalau kita pergi ikut jalan tolang lah kan. Ikut ban tu Ya. Jadi pada orang Limbung, ini sejarah yang mungkin agak besar dekat kawasan ni yang mungkin kita pun tak tahu. Samalah saya pun. Saya ada duduk rumah atuk saya dekat Telaga Bata. Membesar kat sini kok, tak pernah tahu pun. Tapi bila jumpa dengan orang yang tahu sejarah ni, ada je lah cerita kan. Dekat sana tu, Setengah Bayah. Kecil je. Ni dekat kata kawasan yang ada bangka tadi. Ni ada lagi satu makam Nisan Aceh. Dah Pendi. Belakang tu. Belakang tu dia tak ada, dia bukan batu nisan. Bukan batu nisan macam ni. Dia letak batu biasa lah. Tapi tak tahu kubuk apa. patang dah. Puak-puak ni lah celaka ni. Balas pula. Astagfirullahalazim. Tangan ni yang pang masuk kan. Dia pun buat apa dia ambil tepi tu Tak apa. Ha? Nak dapat banyak. Harta banyak mana sangat. Tahu? Kalau nombor dia kena tak kata. Ni pun tak tahu lah makam dia. Ni kat mana? Tanjung Inggris. Apa Tanjung Inggris? Belah nu. Ni buka Asam lah. Kuat San sana. Ni kat yang kata ada makam banyak lagi tu. Mana kepala? Kalau kita dengar nak kibat ni kalah. Buat tangan. Awal 1900. Selalu banyak digunakan pakai geng-geng ulama terkemuka lah ataupun ulama dalam kampung. Bukan dia aja. Kadang-kadang banyak kan ulama-ulama yang buka kat sini, contoh kat sini pun ada pondok. Jadi kita ada banyak pondok tau. Jadi mungkin inilah salah seorang syekh yang
ngajak apa pondok sini ataupun guru kat pondok sini. Macam tu lah. Tapi ni makam nisan saya tu dia tukar. Nak di sini saya. Ini batu nisan ni jenis batu nisan tahun 1000 hujung 1800 awal 1900. Ni rumah dah adik dia tu. Orang tenang. Ambil tanya. Pergi jalan eh. Silap sepol aja, toy bag baju nisan. Tinggal sini bang.